Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, yang saya kasihi hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama meneruskan majlis pengajian kita menggunakan kitab Ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang dimaklumkan oleh saudara Abu Talhah sebentar tadi, kalau diikut kepada jadual asal pengajian pada malam ini adalah jadual Ustaz Adli. Tetapi saya minta izin sebenarnya untuk ditukar pengajian tersebut, jadual saya esok. Lalu Ustaz Adli pun bersetuju, jazahullahu khairan, dan membantu mempermudahkan urusan saya untuk bertukar. Maka hadirlah saya pada malam ini untuk menyambung perbahasan kita Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, dari sudut keberadaan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, malam ini merupakan malam yang ke-17 Ramadan. Malam yang ke-17 Ramadan bagi tahun 1442 Hijrah. Dan di negara kita ini, wallahu a'lam bagaimana berlaku, 17 Ramadan di sebahagian negeri dijadikan sebagai cuti umum. Dan kita di wilayah persekutuan, di Selangor juga cuti esok hari insya-Allah. Dan malam ni kalau ikut malam minggu lah, atau malam cuti umum. Mungkin kerana memang tidak dinafikan, ada pandangan yang mengatakan malam yang ke-17 Ramadan merupakan malam Al-Qadar. Ada juga pandangan yang mengatakan malam ini malam berlakunya Lailatul Qadar. Dan satu lagi pendapat menyatakan malam 17 Ramadan adalah malam permulaan penurunan Al-Quran. Kalau tuan-tuan buka sebuah kitab yang mana namanya Manahilul Irfan, Manahil Irfan, oleh Al-Imam Az-Zurqani rahimahullah, dalam kitab tersebut penulisnya Az-Zurqani mengatakan permulaan turunnya Al-Quran adalah pada malam yang ke-17 Ramadan. Tetapi sebenarnya Az-Zurqani sendiri rahmatullahi alaih, beliau menambah dengan kata beliau bahawasanya pendapat itu menyelisihi dalil yang kuat, yang mana menyelisihi dalil yang dikuatkan dengan nas yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jelas hakikatnya kalau kita nak buatkan perbandingan hadirin hadirat, di satu sudut Allah kata Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Quran, dalam ayat 185 surah Al-Baqarah. Jelas. Tetapi dalam ayat yang lain, iaitu ayat pertama daripada surah Al-Qadar, Allah kata pula inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar berlaku pada bulan Ramadan.
Al-Quran turun pada bulan Ramadan dan Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Lalu ulama pun bahas dan mereka kata berdasar hadis-hadis yang kuat, Lailatul Qadar itu dia berlaku pada 10 malam yang terakhir. Walaupun kita lihat dalam perbahasan-perbahasan dalil, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan disebut di situ bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fataharraha fin nisfil awakhir. Carilah malam Al-Qadar itu bermula pada separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan bila mulanya? Malam semalam. Iaitu 1 hingga 15 adalah separuh yang pertama, manakala separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan adalah 16 hingga 30. Jadi sebab itu kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, oleh kerana itulah ulama-ulama dari kalangan sahabat semisal Ubay ibnu Ka'ab telah mula melakukan bacaan kunut witir pada malam yang ke-16 Ramadan. Bacaan kunut witir dibaca pada malam yang ke-16. Siapa yang melakukannya? Ubay ibn Ka'ab. Dan kata Ibn Rajab Al-Hambali, kerana mulai pada malam itulah diharapkan berlakunya malam Al-Qadar, iaitu setelah separuh yang pertama selesai, masuk separuh yang terakhir, mulai malam yang ke-16 Ramadan. Jadi malam yang ke-17, malam ke-18 itu disebutkan oleh para ulama. Tetapi kalau kita lihat kepada hadis-hadis lain yang lebih jelas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam sebahagian riwayat fil ashril ghawabir, iaitu dalam 10 malam-malam yang ganjil daripada hari-hari terakhir Ramadan. Dan kita tahu 10 terakhir Ramadan mula berapa hari bulan? Ia bermula pada malam yang ke-21 Ramadan. Ia bermula pada malam ke-21, bukan bermula pada malam ke-20. Kadang-kadang orang kita silap juga. Dia kaedah dia 1 hingga 10 adalah 10 terawal. 11 hingga 20, 10 pertengahan. 21 hingga 30 adalah 10 yang terakhir. Jadi mulai pada malam yang ke-21 itulah diharapkan berlakunya malam Al-Qadar dengan perbahasan yang panjang dalam kalangan ulama. Tuan-tuan, kalau kita buka kitab Fathul Bari yang mensyarahkan Sahihil Bukhari itu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, beliau mengatakan bahawasanya khilaf ulama tentang bila berlakunya Lailatul Qadar ada lebih daripada 40 pendapat. Antara isu yang paling banyak diperselisih oleh para ulama bila berlakunya malam Al-Qadar. Satu lagi isu yang menjadi perselisihan adalah pada hari Jumaat 2 hari lagi nanti, bilakah saat mustajabnya doa pada hari Jumaat? Kau ulama khilaf. Ada yang kata ketika khatib nak naik atas mimbar, ada yang kata ketika khatib duduk antara 2 khutbah, ada yang kata ketika khatib turun, ada yang kata selepas selesai salat Jumaat, ada yang kata selepas asar pada hari Jumaat. Itu berlaku, kata para ulama seperti Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga, ada 12 pendapat yang menyebutkan tentang bilakah saat mustajabnya doa pada hari Jumaat. Tapi yang lebih banyak perbezaan pendapat rupanya bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Lebih daripada 40 pendapat yang menceritakan tentang hal tersebut. Tetapi kalau kita boleh ringkaskan hadirin dan hadirat, malam Al-Qadar itu yang pertama, ia kekal berlaku setiap tahun sehingga hari kiamat. Yang kedua, malam Al-Qadar berlaku di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, malam Al-Qadar itu berlaku pada 10 terakhir Ramadan. Yang keempat, malam Al-Qadar lebih diharapkan berlaku pada malam-malam yang ganjil daripada 10 yang terakhir Ramadan.
Yang kelima, malam Al-Qadar tidak mustahil berlaku pada malam-malam yang genap daripada 10 yang terakhir Ramadan. Seperti malam yang ke-22, malam yang ke-24, malam yang ke-26 dan juga malam yang ke-28. Dan salah satu pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, malam Al-Qadar tersebut yang disebut sebagai Lailatul Qadar, ia berpindah daripada satu hari kepada satu hari mengikut perbezaan tahun. Dalam erti kata, kalau tahun lepas 27 Ramadan, tak semestinya tahun ni 27 juga. Boleh jadi malam Qadar tahun ni 23. Tahun depan pula boleh jadi 21. Yang ni lah perpindahan-perpindahan ini ada dinukilkan dalam kitab-kitab yang disebut oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Ala kulli hal, hadirin dan hadirat, dua ibadat yang kalau kita dapat usaha jaga istiqamah dalam 10 terakhir Ramadan, maka insya-Allah kita akan dapat ganjaran beribadat pada malam Al-Qadar. Yang Quran kata, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bulan Al-Qadar, ataupun saya minta maaf, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam erti kata, beribadah pada malam tersebut lebih besar pahalanya berbanding beribadah pada 1000 bulan yang tidak terdapat padanya malam Al-Qadar. Iaitu, yang pertama, ibadat tersebut adalah menjaga salat malam bersama dengan imam sehingga imam selesai. Buat salat malam. Merujuk kepada salatul tarawih. Salat tarawih ini buat bersama imam sehingga imam selesai. Kalau imam buat 20, 20 lah kita. Jangan banyak bunyi pula. Kalau imam buat 8, buat 8 lah kita. Maksud saya jangan banyak bunyi itu, maksudnya kalau orang kita ni, kalau imam buat 20 tu baca panjang, dia punya panjang batuknya juga di belakang tu. Bukan batuk sebab COVID, tapi batuk sebab isyarat bagi imam tu supaya ringkaskan bacaan lah. Tetapi maksud saya, kalau imam buat 20, kita ikut imam buat 20. Kalau imam buat 8, kita ikut imam buat 8. Jadi kedua-duanya, hadirin dan hadirat, kalau mengikut imam sehingga imam selesai salat tarawih, maka kita dapat pahala qiyam sepanjang malam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang qiyam salat malam bersama imam sehingga imam selesai, dituliskan baginya pahala qiyam sepanjang malam. Boleh jadi tuan-tuan lepas tarawih tu adalah perkena moral sikit. Lepas perkena moral, tidur sampai bangun sahur. Bangun sahur pula pukul 5.50. Azan 5.56. Jadi tak sempat nak buat salat tahajud, tak sempat nak buat qiyamul lail dan seumpamanya. Tetapi bila tarawih kita malam tadi dah ikut imam sampai imam selesai, pahala Allah tulis qiyamul lailah, walaupun kita tak bangun tahajud malam tadi. Dan siapa yang sebutkan ini? Yang sebutkan ni bukan saya. Yang sebutkan ini adalah as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan Nabi kita SAW. Jadi kalau nak dapat pahala qiyam sepanjang malam, salat tarawih ikut imam sampai imam selesai. Ada orang tanya, kalau imam buat witir, saya kena ikut sekali ke Ustaz? Kena ikut juga. Maksud kena ikut tu, afdal kita ikut imam buat witir, supaya kita termasuk qiyam bersama dengan imam sehingga imam selesai. Ini difatwakan oleh ramai ulama-ulama moden. Tetapi, kalaulah selepas kita selesai buat witir bersama dengan imam tersebut, kemudian kita tidur malam, Allah rezekikan kita bangun tahajud, dan kita pun buatlah salat-salat sunat malam selepas kita bangun tidur pada pertengahan malam, katalah 3 pagi, 4 pagi, maka penyudahnya kita sudah tidak perlu akhirkan dengan witir lagi dah. Kerana kita dah buat witir bersama imam malam tadi. Ini juga menepati hadis Nabi kita SAW, la witrana fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam yang sama. Bahkan dengan cara inilah, seseorang itu kalau ikut kepada mazhab Asy-Syafi'i, ini pendapat yang lebih tepat. Maknanya kalau dia bangun tahajud dalam keadaan tadi, malam tadi lepas tarawih, dia dah buat witir bersama imam, maka dia tidak perlu ulang semula witir kali yang kedua. Tidak perlu dah
dalam mazhab kita ini memadai witir bersama imam, bakinya boleh terus kita bangun melakukan salat-salat sunat yang lain. Itulah serba sedikit perbahasan kalau kita jaga salat tarawih bersama imam sehingga imam selesai. Dan yang kedua, nak menjamin dan memastikan kita dapat pahala ibadat pada malam Al-Qadar dalam tempoh 10 terakhir Ramadan ni, cuba jaga salat subuh berjamaah. Jaga salat subuh berjamaah, insya-Allah. Kerana ada hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut, man sallas subha fil jama'ati faka'annama sallal laila kullah. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia telah pun melakukan salat sepanjang malam. Pahalanya begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sallas subha fil jama'ah faka'annama sallal laila kullah. Siapa salat subuh berjamaah, pahalanya seperti dia salat sepanjang malam. Yang pertama tadi, ikut imam salat malam sehingga selesai. Yang kedua, subuh kita usahakan dalam tempoh 10 terakhir Ramadan berjamaah. Buat dua perkara itu, insya-Allah fadilatnya kita dapat fadilat beribadat pada malam Al-Qadar. Cuma ada satu nukilan yang menarik daripada Al-Imamul Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, Ibn Rajab dia ada satu kenyataan dia yang unik. Dia kata pada malam Al-Qadar, wa kam min naimin marhum, dia kata. Berapa ramai orang yang tidur pada malam Al-Qadar mendapat rahmat. Wa kam min qaimin mahrum. Dan berapa ramai pula orang yang qiyam tapi dia terhalang daripada mendapat rahmat Al-Qadar pada malam itu. Lalu kita kata kenapa? Kenapa orang yang tidur marhum dapat rahmat, tapi orang yang bangun berjaga malam qiyam dia mahrum? Bukan marhum, mahrum. Mahrum ni maksudnya terhalang daripada mendapat rahmat pada malam Al-Qadar tersebut. Lalu jawab Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, haza qa'im wa qalbuhu fajir. Dia melakukan qiyam dalam keadaan hatinya penuh kejahatan. Boleh jadi ujub, boleh jadi bongkak, boleh jadi riak, boleh jadi dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Dan kita pun tahu, siapa sahaja yang merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain dalam apa sahaja kelebihan yang dia rasa itu kelebihan, ini adalah warisan dan teladan syaitan ataupun iblis. Yang ni kita kena fikir. Part bila kita kata aku lagi bagus, aku bangun malam, dia sedang tidur, bla dan bla dan bla, maka yang tu adalah legasi iblis. Ana khairum minhu, kata dia. Jadi kita tak patut mengucap dan menutur keadaan perkataan yang sama seperti itu. Dan yang kedua, kata Ibn Rajab, wa hadza naim wa qalbuhu dzakir. Orang ini dia tidur dalam keadaan hatinya mengingati Allah. Bukanlah maksudnya dia itu sedar ketika tidur, tidak. Tetapi maksudnya dia tidur dengan penuh, dia maafkan segala orang yang salah pada dia. Dia tak ada musuh dengan siapa. Dia sangka baik kepada Allah. Dan boleh jadi dia niat nak bangun tahajud tapi dia tak direzekikan bangun tahajud. Keletihan yang bersangatan, maka dia mendapat rahmat pada malam Al-Qadar tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu serba sedikit muqaddimah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada pengamalan kita dalam baki-baki keberadaan kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kita masuk perbahasan ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan kita berada pada majlis yang ke-29 pada malam ini. Majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang ke-29. Dan kita nak jelaskan berkenaan kata-kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, faslun fi muazzinihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang menyebut berkenaan dengan muazzin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawasanya perkataan muazzin adalah isim fa'il, iaitu kata nama pelaku atau kata nama pembuat, iaitu individu yang mengumandangkan azan, yang melaungkan azan.
Dan kalimah azan ini pula dari sudut bahasanya adalah al-i'lam, pemberitahuan. Dan dari sudut istilah sudah pasti azan maksudnya pemberitahuan bahawa telah masuk waktu salat. Jadi itulah dianya azan. Dan individu yang melaungkan azan disebut sebagai muazzin. Jadi yang lebih tepat sebenarnya kalau kita nak kata dia ini tukang azan, maka kita kata dalam bahasa Arab si fulan ni muazzin. Tapi masyarakat kita dia ni Bilal. Nampak? Tok Bilal. Sedangkan Tok Bilal ni nama orang. Yang perbuatan tukang azan tu adalah muazzin. Sebab itu kita tengok Ibnul Qayyim, dia tak kata pula faslun fi bilalihi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata begitu. Tapi dia kata faslun fi muazzinihi. Pasal pada muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya muazzin Nabi ni maksudnya individu yang diarahkan dan diamanahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melaungkan azan. Dan antara muazzin Nabi yang disebutkan di sini hanyalah 4 sahaja. Dalam erti kata tukang azan bagi Nabi kita ni ada 4 orang. Yang pertama kata Ibnul Qayyim, wa kanu arba'ah, keseluruhan tukang azan bagi Nabi ada 4 orang. Isnani bil Madinah. 2 orang tukang azan adalah tukang azan semasa Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Semasa Nabi berada di Madinah. Iaitulah pertamanya yang paling masyhur sekali dari kalangan tukang azan Nabi, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bahkan saya boleh katalah, semua masjid di negara ini ada nama Bilal. Walaupun masjid Bilal bin Rabah ada satu je kat Kuala Lumpur tak? Ada satu masjid namanya Bilal bin Rabah di Kuala Lumpur ini. Di mana ke? Di Taman Koperasi Polis ke mana? Kalau tak silap saya dekat. Ataupun Batu ke apa. Itu Abu Hurairah kot. Tapi ada juga masjid namanya Bilal bin Rabah di Kuala Lumpur ini. Jadi Bilal ni sangat masyhur, sangat terkenal sebagai tukang azan sehingga orang anggap tukang azan tu namanya Bilal dalam bahasa Arab. Tetapi ala kulli hal itulah antara cara Allah mengangkat Bilal. Cara Allah mengangkat Bilal dengan cara yang unik dan sehingga orang ramai mengenali Bilal sebagai tukang azan. Dan kita tahu Bilal bin Rabah ni adalah Al-Habashi, iaitu seseorang lelaki atau seorang lelaki yang berasal daripada bangsa Habsyah. Seorang lelaki yang berkulit hitam. Jadi inilah kita katakan bahawasanya la fadla li'arabiyyin ala a'jami ataupun ala ajami. Tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan orang Arab melebihi orang Ajam. Ajam adalah selain Arab. Kalau kita ni bukan Arab, kita ni Ajam lah. Maknanya kita bukan Arab. Tetapi Nabi kata la fadla, dalam keadaan Nabi tu sendiri bangsa Arab. Tetapi Nabi kata la fadla li Arabi ala ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang Ajam. Tetapi Nabi kata illa bittaqwa, melainkan dengan takwa. Dan inilah dalilnya daripada surah Al-Hujurat juga. Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalangan kamu. Dan bila kita sebut takwa ini boleh dilakukan baik orang Arab, baik orang Ajam. Baik lelaki, baik perempuan. Baik orang kulit hitam, baik orang kulit putih. Baik orang kaya, baik orang miskin. Maknanya takwa ini dimerentasi kesemuanya yang kita katakan sebagai persempadanan itu. Takwa ni dimerentasi semua sempadan. Ada orang sempadan dia, kaya hanya geng dengan orang kaya sahaja. Orang Arab hanya geng dengan Arab sahaja. Orang putih hanya geng dengan kulit-kulit putih sahaja. Kadang ada juga falsafah hidup gitu. Tapi kita kata tidak. Bahawasanya yang penting adalah takwa. Sebab itu kata para ulama, dengan takwanya Bilal bin Rabah, Nabi mendekatkan hubungan dia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau bukan dari kalangan bangsa Quraisy. Tetapi disebabkan kesyirikan dan kekufuran, maka Nabi menjauhkan hubungan baginda dengan Abu Lahab, Abu Jahal, meskipun mereka mempunyai
keturunan Quraisy yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ikatan itu adalah ikatan tauhid. Ikatan kita ini adalah ikatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, kata Nabi. Perumpamaan orang beriman ni dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, perasaan rahmat, empati sesama mereka, kasih, wa ta'atufihim, saling menziarahi, memberi hadiah, memberi bantuan dan pertolongan, masalul jasad, sama seperti satu batang tubuh. Iza ishtaka minhu udwun, kalau ada satu anggota sahaja yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma, seluruh tubuh akan rasa sahar. Sahar ni tak boleh tidur, dia berjaga sepanjang malam. Satu lagi al-humma, dia boleh demam kalau hanya ada satu anggota je sakit. Tuan-tuan pernah sakit gigi? Gigi tu sakit. Sakit gigi satu badan tak boleh tidur. Mata tak boleh tutup, kepala pun rasa macam tak apa sedap, nak baring pun rasa tak selesa. Itulah orang Islam sesama orang Islam. Itulah orang beriman sama orang beriman. Walau ada satu musibah yang menimpa seorang, kita rasa terkesan. Tapi adakah realiti umat Islam pada hari ini begitu? Kita kata boleh jadi tidak. Kita nampak orang dalam kesusahan tepi mata je, sebelah kita je. Kita buat tak tahu pun. Walaupun kita nampak zahirnya dia Islam, zahirnya dia beriman. Yang lagi menyedihkan, kita ambil gambar, selfie, masuk dalam Facebook. Kita tak tolong pun. Tetapi itu realiti akhir zaman. Jadi oleh kerana itu, maka kita katakan yang mengikat Bilal ini dengan Nabi SAW adalah iman. Adalah iman dan taqwa. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang kelebihan dan fadilat Bilal. Iaitu Nabi kita SAW mendengar derapan tapak kaki Bilal dalam syurga. Mendengar derap, iaitu langkah demi langkah tapak kaki Bilal bin Rabah di dalam syurga. Maka Nabi kita SAW bertanyakan tentang amalan yang dia lakukan. Maka Bilal bin Rabah mengatakan, setiap kali selepas dia mengambil wuduk, maka dia mendirikan salat dua rakaat. Dan salat itulah yang orang kita ini sebut sebagai salat apa? Salat sunat wuduk. Hakikatnya salat sunat wuduk memang sabit dalam hadis. Cuma macam kita katalah, kalaulah seseorang itu selepas dia ambil wuduk, dia masuk masjid, kemudian dia dirikan salat tahiyatul masjid, maka dia telah pun mendapat pahala dua salat. Pertama tahiyatul masjid, kedua salat sunat wuduk pun dia dapat. Kerana salat sunat wuduk adalah apa sahaja salat sunat 2 rakaat yang kita buat selepas kita ambil wuduk. Itulah dia salat sunat wuduk. Kalau seseorang dia masuk masjid, sebelum masuk masjid ambil wuduk di kolah atau paip masjid, tempat ambil wuduk, dia masuk masjid, buat tahiyatul masjid, dia dapat tahiyatul masjid, dia dapat salat sunat wuduk. Dan satu lagi pula, kalaulah dia masuk masjid, dia buat salat sunat wuduk, dia dapat juga dalam masa yang sama fadilat salat wuduk, dia dapat juga fadilat salat tahiyatul masjid. Sama sahaja. Kerana fadilat ini macam tahiyatul masjid, dia bukan dituntut pada zat, tetapi tahiyatul masjid dia dituntut pada rakaat. Kan Nabi kita SAW sebut, iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sehingga dia selesai salat 2 rakaat. Maknanya fokus Nabi bukan pada tahiyatul masjid, fokus Nabi pada 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid, walaupun kita salat dengan niat salat sunat wuduk, maka kita telah dianggap mendapat pahala tahiyatul masjid. Dan begitu juga kalau kita masuk ke dalam masjid selepas azan. Katakan azan Zuhur. Selepas azan Zuhur kan ada salat sunat rawatib qabliyah yang dituntut itu. Jadi kita buatlah salat qabliyah terus. Qabliyah Zuhur 2 rakaat. Maka telah memadai qabliyah Zuhur ke atas tahiyatul masjid. Tak perlulah buat qabliyah 2 rakaat.
nak buat pula tahiyatul masjid 2 rakaat. Tidak perlu. Kerana dah tercapai maksud tahiyatul masjid dengan 2 rakaat qabliyah zuhur. Bahkan ada orang dia masuk ke dalam masjid selepas iqamat. Jadi bila dia masuk selepas iqamat, dia tak sempat duduk lagi. Dia angkat takbir bersama dengan imam ataupun dia mengikuti imam. Lalu dia salat zuhur. Bila dia salat zuhur, saya tanya, dalam salat zuhur ada 2 rakaat ke tidak? Kita kata ada. Jadi kalau dia selesai salat zuhur, maka dah memadai tahiyatul masjid kepada diri dia. Macam itulah punya senang agama kita ini. Dia tak perlulah bila masuk masjid lepas azan, nak buat salat 2 rakaat tahiyatul masjid dulu, kemudian 2 rakaat wuduk, kemudian 2 rakaat qabliyah. Tak perlu. Tak perlu buat. Kerana salah satunya telah memadai ke atas satu yang lain. Hatta kalau kita buat selepas ambil wuduk, masuk masjid selepas azan pula, kita niat qabliyah, maka qabliyah itu mendapatkan pahala salat sunat wuduk, dan qabliyah itu mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Kerana yang dituntut adalah salat selepas kita melakukan satu, masuk masjid, satu, selepas ambil wuduk. Dan ramai orang salah faham dan salah tanggap. Iaitu ada orang kata, inilah salat sunat wuduk adalah dalil yang kita boleh mencipta ibadat sendiri, katanya. Ada orang kata gitu pula. Sedangkan kita kata subhanallah, mustahil Bilal bin Rabah ni nak cipta ibadat baharu pula. Mustahil. Kenapa kita kata mustahil? Mustahil dia hidup pada zaman Nabi SAW. Dia tahu tentang sunnah Nabi. Mustahil dia nak reka ibadat sendiri. Tidak. Sebenarnya memang ada hadis yang menyebut secara umum tanpa Nabi rujuk kepada perbuatan Bilal. Nabi sebut sesiapa yang mengambil wuduk, kemudian dia, ni secara mafhum, kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat, melainkan wajib bagi dia mendapatkan syurga. Memang ada hadis sahih begitu. Jadi hakikatnya apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah tu memang ada hadis dan nas daripada Nabi SAW. Bukan direka ibadat sendiri. Tiba-tiba datang pula orang akhir zaman ni, dia kata, ini dalil Bilal bin Rabah pun boleh buat amalan dia sampai Nabi tak tahu, bla dan bla. Kita kata mustahil. Mustahil pada hak Bilal bin Rabah sedemikian. Jadi oleh kerana itu, hadirin dan hadirat, itu satu sudut. Bahawasanya para sahabat sama sekali tidak menyelisihi Nabi dari sudut melakukan amalan-amalan rekaat. Bahkan pada waktu itu pun, apabila Nabi membenarkan perbuatan Abu Hurairah, maka itu termasuk dalam takrir. Maka itu termasuk dalam sunnah takririyah. Perbuatan yang Nabi akui. Maknanya Nabi tak pertikai. Jadi di situ bukanlah maknanya Abu Bakar ni dia buat, saya minta maaf, Bilal bin Rabah ni dia buat sesuatu amalan yang baharu. Tidak sama sekali. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, apabila Nabi SAW dalam hadis tersebut mendengar derapan tapak kaki Bilal di dalam syurga, ini adalah isyarat bahawasanya Bilal bin Rabah juga adalah min ahlil jannah, sebahagian daripada ahli syurga. Walaupun beliau tidak termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin syurga. Maknanya apa? Maknanya apabila Nabi sebut tentang 10 sahabat yang dijamin syurga itu, tidaklah itu membawa erti pengkhususan dan pengehadan kepada 10 orang sahaja. Tidak. Dalam erti kata bila Nabi kata Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah al-Jarrah dan juga Abdul Rahman bin Auf. Bila Nabi kata semua mereka itu dalam syurga, 10 orang, adakah menafikan sahabat yang ke-11? Jawapannya tidak. Ada sahabat yang ke-11, ada sahabat yang ke-12, ada sahabat yang ke-13. Cuma kenapa Nabi sebut 10? Banyaklah pandangan ulama. Kerana boleh jadi waktu tu 10-10 tu ada dalam majlis Nabi. Jadi Nabi pun sebut secara umum, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah, Az-Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah, Abdul Rahman bin Auf. Jadi itu dianya. Bukanlah maknanya 10 tu je yang dijamin syurga. Tidak sama sekali. Jadi ini Bilal antaranya. Dan kita dah sebut beberapa kali dalam kuliah kita yang lepas sebelum ini pun, seorang sahabat yang namanya Sabit ibn Qais ibn Syammas
Dalam hadis Muslim yang mana Nabi kita SAW kata, Ya Sabit, ama tarda an ta'isha sa'idan wa tuqtal syahidan wa tadkhulul jannah. Wahai Sabit, tak reda ke kamu ni nak hidup bahagia, kamu mati syahid dan kamu masuk syurga? Maknanya Nabi isyaratkan Sabit bin Qais bin Syammas juga adalah salah seorang ahli syurga. Jadi ini antaranya fadilat yang ada pada para sahabat, termasuklah muazzin Nabi, tukang azan Nabi yang pertama ini, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa awwal man azzana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bilal merupakan individu terawal yang mana mengumandangkan azan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tahu dalam bab pensyariatan azan ni, sebahagian ulama ni, saya minta maaf, sebahagian para sahabat mula-mula mereka cadangkan tanduk. Kemudian mereka cadangkan macam seruling. Jadi banyak cadangan-cadangan pada awalnya untuk memanggil orang. Tetapi kemudian datanglah satu cadangan yang kata, apa kata kalau kita ambil satu orang lelaki, yuaddi bin nas, ataupun saya minta maaf, bukan yuaddi, yunadi bin nas, iaitu dia melaungkan azan untuk orang ramai. Jadi mereka pun seakan-akan bersetuju, dan akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qum ya Bilal, ataupun arihna biha ya Bilal, ataupun qum ya Bilal fa'azzin bin nas, bangunlah wahai Bilal dan laungkan azan kepada orang ramai. Dan ucapan Nabi SAW yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan salat wahai Bilal, menunjukkan Nabi suruh Bilal ni pergi kumandang ke azan. Bila kumandangkan azan, maka menandakan salat, waktu salat telah masuk. Bila menandakan waktu salat telah masuk, maka pada waktu itulah kita mendirikan salat. Dan pada salatlah ada istirahah bagi Nabi. Pada salat ada ketenangan bagi Nabi SAW. Apa petandanya itu? Petandanya Nabi kita ini di luar salat, Nabi sibuk. Nabi banyak tanggungan dan Nabi banyak tugasan. Jadi apabila Nabi di luar salat, Nabi sibuk. Sebab tu Nabi ini apabila waktu salat, Nabi cukup suka. Kerana waktu salat tu waktu ketenangan Nabi. Waktu rehat dan seumpamanya. Tapi kita pula luar daripada salat, kita dah terlampau banyak rehat. Jadi salat tu pula yang menyibukkan kita. Sebab itu masa saya belajar dulu, kalau Nabi kata arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan salat wahai Bilal, Syekh saya dia kata, orang kita pada hari ini arihna minha ya Bilal, rehatkan kami daripada semayang. Tak payah semayang lah. Macam tu. Dia tak nak dengar kalau boleh, Allah rasa baru je lagi semayang maghrib, dah kena masuk isyak. Baru semayang zuhur, dah masuk waktu asar. Dia kalau boleh nak rehat daripada salat ni. Beza kalau antara kita ini dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini dia. Dia melaungkan azan sebagai petanda waktu salat telah masuk. Sebenarnya hukum hakam azan ini, hadirin dan hadirat, semua azan wajib dilaungkan selepas masuk waktu. Tidak boleh dilaungkan azan sebelum azan. Saya minta maaf, sebelum masuk waktu. Maknanya tak boleh dilaungkan azan sebelum masuk waktu, kecuali satu salat sahaja. Salat apa? Salat subuh. Salat subuh sebenarnya. Kerana salat subuh dalam agama kita ini ada 2 kali. Salat subuh ada 2 kali. Dan kita pun tahu yang isu Jumaat ni penambahan 2 kali itu adalah pada zaman Osman, bukan pada zaman Nabi SAW. Jadi hakikatnya pada zaman Nabi, salat subuh dilaungkan 2 kali. Satu pada waktunya, satu sebelum pada waktu. Pada waktu sebelum pada waktu, dan satu lagi adalah pada waktunya yang sebenar. Sebab itu timbul isu kalau kita nak, kalau tuan-tuan masih ingatlah, timbul isu apabila kita ini nak bersahur. Boleh tak kita sahur dengan azan? Lepas tu nak makan lagi, nak teruskan makan ke nak berhenti makan? Kita kena clarify dulu. Azan ni azan yang kita kata sebelum waktu ke, ataupun azan yang memang betul-betul masuk waktu? Mungkin di negara kita ini, mungkin azan subuh sekali sahaja, tapi bukan semua negara. Setahu saya banyak juga tempat yang mengamalkan azan subuh 2 kali dalam Malaysia ini. Jadi kalau berlaku, contoh, masuk waktu sekarang ni mungkin 5.55 subuh atau 5.56.
Jadi setengah jam sebelum 5.26 contohnya ada azan. Jadi kalau kita azan waktu itu boleh makan dan minum lagi lah kalau azan 5.26. Tetapi Nabi SAW kata, Inna Bilalan yunadi bilail atau bilail. Sesungguhnya Bilal dia azan pada waktu malam, yakni belum masuk waktu lagi. Boleh jadi kalau subuh 5.56 tu Bilal azan 5.26, contoh gitulah. Kemudian Nabi kata faqulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah kamu sehinggalah ibnu ummi maktum azan. Maknanya bila Abdullah ibnu ummi maktum ni dia azan, dah tak boleh makan dan minum dah. Kerana macam kita katalah, siapa sahaja yang bersahur masih makan, kalau azan 5.56, 5.57 tu dia dengar azan Allahu Akbar, waktu tu dia baru bersahur, maka batal puasanya. Kerana waktu tu telah wajib imsak. Atau pada waktu itu dia mula nak berniat, dia baru nak niat puasa, tidak sah puasanya. Kerana niat wajib dilakukan pada waktu apa? Waktu malam. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada waktu malam. Berdasarkan hadis daripada Hafsah daripada Nabi SAW, baginda mengatakan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang tak berniat pada waktu malam untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi bila Nabi kata qabla al-fajar, dan muazzin tidak akan azan subuh melainkan fajar telah masuk. Jadi kalau kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru nak niat nawaitu sauma ghadin an ahinan, tak sah dah. Kerana niat mesti dilakukan pada waktu malam. Niat mesti dilakukan pada waktu malam untuk puasa wajib, dan malam bermula apabila terbenam matahari. Maknanya malam mula bila masuk maghrib dan malam tamat apabila terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, terus muazzin azan, waktu tu tak boleh makan minum dah, wajib imsak, dan waktu itu tidak boleh untuk kita memulakan niat berpuasa kecuali puasa sunat. Puasa wajib tak boleh dah. Puasa wajib tidak dibenarkan. Baik. Jadi sama juga keadaannya kalaulah kita dengar azan maghrib. Kita dengar azan maghrib. Adakah kita perlu menunggu sampai selesai azan baru kita boleh makan buka puasa ke? Ataupun bila dengar Allahu Akbar je dah boleh makan dah? Kalau ikut dengar je Allahu Akbar dah boleh makan dah. Kerana tukang azan dia tidak akan mengumandangkan melainkan setelah matahari terbenam. Dan kita hanya berpuasa sampai matahari terbenam je. Kalau ikut kepada fakta, kita ini hanya berpuasa pada waktu siang je. Matahari terbenam tu tadi saya kata siang ke malam? Dia dah mula masuk waktu malam. Jadi bila matahari dah terbenam, dah tak ada puasa dah. Puasa kita semuanya waktu siang. Sebab itu kitab-kitab mazhab Syafi'i dia kata apa? Min awwalin nahar ila akhirin nahar. Iaitu kita berpuasa bermula daripada awal siang hinggalah akhir siang. Awal siang masuk subuh, akhir siang terbenam matahari. Itu dia punya petanda dia. Jadi tak perlulah nak tunggu sampai muazzin tu la ilaha illallah baru kita nak makan. Tak. Bercanggah pula dengan hadis Nabi suruh kita segera buka puasa tu. Jadi oleh kerana itu kita dah boleh azan. Tapi tak baru ni jadi pula takdir Allah. Tapi jangan kita anggap benda ni sebagai ujian apa dia ke. Baru ni digombak. Mungkin tuan-tuan pemaklum, ada masjid, tukang azannya tersilap kerana tengok jam elektronik di depan tu. Silap lebih daripada 3 minit kalau tersilap dia azan. Dah kalau jemaah yang dengar tu, dia dengar-dengar, dia mazhab dia dengar je, dia tak tengok jam. Dia mazhab dia dengar je. Kalau azan, tak kira lah azan asar ke azan zuhur ke, boleh jadi tukar juga. Jadi waktu tu pun dia main makan je. Tapi dia kena teliti jugalah. Jadi isu dia batal ke tidak batal. Maka kalau ikut kepada fatwa Selangor dan seumpamanya, batal lah puasa sebegitu. Jadi kita katakan dalam keadaan sebegini, sama juga keadaan dia. Muazzin tu kena teliti, kena berhati-hati. Tak boleh azan sebelum masuk waktu maghrib atau terbenam waktu maghrib. Dia belum terbenam lagi, dia dah azan maghrib. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti hikmah hadirin dan hadirat, semua benda ni adalah untuk ajarkan kita ilmu.
Apa je yang berlaku, sepatutnya kita boleh belajar sesuatu, fiqh ke, ilmu ke, tapi kita nak ambil dari sudut positif ataupun tidak. Tahun lepas tak ada isu sangat sebab tahun lepas tak ada tarawih. Tahun lepas tarawih kita di rumah, semua masing-masing jadi imam tanpa tauliah tu. Yang lepas satu qul huwallahu ahad idza jaa nasrullah wat-tin waz-zaitun, itu kalau imam di rumah. Tetapi kalau tuan-tuan perasan, 2019 pun ada peristiwa juga tentang Ramadan juga. Iaitu peristiwa, ada satu kes, satu tempat ni, imam dia baca Fatihah tak habis surah dia. Kalau tuan-tuan perasan lah. Dia baca Fatihah sedap tu sedap dah. Tetapi ada satu ayat daripada surah Fatihah tertinggal. Bayangkan tuan-tuan, ujian Allah ni, yang kita dok baca hari-hari dekat 17 rakaat sehari semalam tu. Lepas tu semayang sunat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu hilang. Terus ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sampai selesai. Maknanya Iyyaka na'budu mana pergi? Hilang. Mungkin tak tahulah kita, orang nak terlupa nak buat macam mana. Dia wali Allah ke, dia nabi ke, boleh jadi terlupa juga. Manusia masumiyal insanu insanan illa linisyanihi. Manusia tak dinamakan sebagai manusia melainkan kerana sifat nisyan, sifat pelupa. Jadi lupa. Tapi jemaah yang kat belakang tu pun saya tengok semua diam je. Pasal apa? Maknanya kalau dah tahu imam tak baca habis Fatihah, sedangkan Fatihah ni rukun, dia bukannya sunat abad ke, sunat hai'ah ke apa dia ke, dah dia sunat dan saya minta maaf, dia wajib dan dia rukun. Dasarkan hadis sahih, Nabi kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kalau kita katakan hadirin dan hadirat, kalau nak ikutlah fiqh sikit, saya nak tulis sikit kat depan ni, nak bagi ajar fiqh sikit. Saya ni, sebab kita bidang fiqh, tapi orang minta ngajar sirah, jadilah perbahasan sirah fiqh. Jadi contoh kalau kita kata Nabi SAW kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihati al-kitab. Apa maksud dia? La ni betul terjemahan? Tidak. Tapi dia boleh jadi dua. Satu, la an-nahiyah, la larangan. Kalau la an-nahiyah, dia tak jadi terjemahannya tidak. Dia jadi apa? Jangan. Betul tak? Macam kita kata, la taqrabuz zina. Tidak mendekati zina ke jangan mendekati zina? Mestilah tidak jangan mendekati zina. Kerana la taqrabuz zina, la an-nahiyah. Tapi satu lagi la adalah la an-nafiyah. La penafian. La penafian. La nafi ni baru terjemahan dia jadi tidak. Okey. Maknanya nafi. Deny. Tidak. Jadi la di sini adalah merujuk kepada la an-nafiyah. Terjemahannya tidak. Jangan tuan-tuan terjemah jangan pula. Jangan salat, bukan. Tidak salat. Tapi sebelum salat, tidak ... Kerana la nafiyah ni terbahagi kepada dua juga. Walaupun sebahagian ulama kata tiga, tapi tak apa, saya sebut dua. Yang pertama, nafiyus sihah, menafikan kesahihan. Dan yang keduanya, nafiyu al-kamal, menafikan kesempurnaan. Nafiyus sihah, maka kita terjemah akan jadi tidak sah. Betul tak? Sebab dia nafiyus sihah, menafikan kesahihan. Tidak sah. Tapi kalau nafiyul kamal, dia jadi tidak apa? Tidak sempurna. Ini terjemahan yang tepat. Tidak sempurna. Jadi bila kita kata la salat, maknanya tidak ... salat. Maka sebenarnya terjemahan dia bukan tidak sempurna salat, tapi tidak sah salat. Bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan bila disebut salat, kalau yang belajar bahasa Arab, salat ni dia makrifah ke dia nakirah? Di sini. Dia makrifah ke dia nakirah? Maka jawapan dia nakirah. Satu je kita kata yang bahasa paling mudah. Kenapa dia nakirah? Sebab dia tak ada alif lam. Kalau as-salah, barulah makrifah. Tapi ini la salata. Tidak ... dalam kurungan tidak sah salat. Nakirah. Dulu di sini, di dewan kita ini, Baitul Salam, saya ada buat satu syarah kaedah
fiqh, kaedah fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di tu. Ustaz yang terjemah buku tu siapa dia tah nama? Dia ada mengajar sini juga tu. Apa tah nama dia? Biarlah. Tapi maksud saya, kitab tu nak cerita tentang kaedah-kaedah fiqh. Antara kaedah fiqh tu dia kata An-nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Nakirah yang datang dalam bentuk penafian. Mana nafinya? Nakirah sini, salat ni. Nafinya pada la ni. Jadi nakirah yang datang dalam bentuk penafian, dia membawa erti umum. Maksud umum tu, salat ni termasuklah salat wajib dan termasuk salat sunat. Jadi salat wajib ke, salat fardu, salat sunat, wajib tak baca Fatihah? Wajib baca Fatihah. Dalilnya ni, la salata. Bila dia kata liman, man ni pun sebenarnya kalau kita baca dalam kaedah fiqh tu, kitab tu, man ni pun adalah min alfazil umum, antara lafaz-lafaz am. Jadi dia merujuk kepada imam ke, makmum ke, kalau tak baca Fatihah maka tidak sah salat dia. Jadi itu cara kita nak faham agama ni daripada dalil-dalil. Ini perbahasan usul fiqh. Usul fiqh termasuklah dengan kaedah-kaedah fiqh. Tapi poin yang saya nak cerita tadi, bahawasanya apabila pada tahun 2019 dahulu, bila imam tu tak baca Fatihah, dan bila kita kata salat tu tadi, dia bukan sahaja meliputi salat fardu, salat sunat, tidak, tapi meliputi setiap rakaat salat. Wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Jadi bila imam dia tertinggal semayang pula, tinggal satu ayat dalam surah Fatihah, dan Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Wajib dibaca ke-7 ayat tersebut, maka kalau ikut, batal semayang, tidak sah salat. Ni dalilnya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Dan Fatihah 7 ayat, daripada bismillah sampailah kepada waladdallin, mesti dibaca 7 ayat tersebut. Tetapi benda-benda ni yang wajib dipelajari. Sebab tu saya kadang-kadang saya agak tertanya-tanya. Kita ni majlis ilmu hari-hari, tapi di mana kepahaman dan pengamalan dan pengaplikasian dalam kalangan masyarakat? Di masjid kalau tuan-tuan perasan, kan hari-hari ada kuliah, hari-hari ceramah, tapi di mana ceramah tu membentuk kepahaman masyarakat? Adakah lebih kepada teori sahaja, ataupun dia ada juga praktikal, sehingga makmum di belakang tu dia boleh tahu cara nak tegur imam, yang kalau imam baca Fatihah silap, kalau imam nampak terdedak aurat ketika salat, dia boleh tegur. Ini penting perbahasan apa? Perbahasan fiqh. Tetapi ramai dari kalangan kita ini tidak mengambil berat tentang perbahasan fiqh. Bila masalah pasal fiqh, itu yang bila orang cakap pasal fiqh, dia tak pernah dengar sikit, ini bid'ah ni, la haula wala quwata illa billah. Ini pun penyakit juga zaman sekarang ni. Belajar fiqh tidak. Lepas tu dia timbul satu istilah, nama istilah ni Palataoism. Itulah tuan-tuan faham lah, Palataoism. Dia jenis banyak juga orang begitu. Tapi kita sedih lah. Patutnya kita belajar benda-benda ini supaya kita tak kata yang ni adalah menyeleweng ataupun daripada agama kita yang sebenar. Baik, selesai perbahasan itu. Kemudian saya nak pergi sedikit kepada yang terakhir, iaitu muazzin, tukang azan Nabi kita SAW yang kedua di Madinah juga. Nabi di Madinah, Nabi ada 2 orang tukang azan je, iaitu Amru ibnu Ummi Maktum, ataupun yang kita kenal sebagai Abdullah ibnu Ummi Maktum, tapi nama lain dia Amru ibn Ummi Maktum. Dia adalah seorang lelaki yang apa? Yang buta. Seorang lelaki yang buta. Dan Quran ada riwayatkan kisah dia daripada ayat yang Allah kata abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abasa wa tawalla tu Nabi Abbas ni abus, bermasa muka. Nabi masa muka. Wa tawalla, dan Nabi berpaling. An ja'ahu al-a'ma, ketika datang kepadanya seorang lelaki yang buta. Lelaki buta di situlah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, kalaulah kita berdepan dengan orang buta, kita masam muka kat dia, dia perasan tak? Dia tak tahu pun.
Tapi tengok Allah. Allah ni punya nak didik hamba dia. Masa muka dengan orang buta pun tak boleh. Apatah lagi masa muka dengan orang celik. Patut kita kena teliti tu. Ni bila kita cakap dengan orang, tengok kiri kanan, kita punya masa muka boleh tahan juga. Jadi oleh kerana itu, kena ajar. Tengok Nabi SAW, Allah didik dia. Abasa wa tawalla, Allah tegur. Walaupun dia bermasa muka dengan orang yang buta, walaupun orang tu tak nampak, tetapi nampak, Allah didik. Allah tegur, anja'ahul a'ma. Dan kisah ni panjang. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab tafsir, satu hari Nabi tengah dakwah. Nabi ni bila dakwah, Nabi nak bersungguh dalam dakwah. Tiba-tiba, tuan-tuan bayang, tuan-tuan tengah berceramah, tiba-tiba ada seorang lelaki tanya soalan. Ustaz, macam mana Islam ni macam mana? Kita tengah berceramah ni, tiba-tiba waktu kita tengah bercakap nak bagi orang dakwah masuk Islam, ajar tauhid, nak bagi dapat hidayah apa semua, tok-tok tiba-tiba ada orang datang tanya soalan yang remeh bagi kita lah. Jadi kita pun jadi macam, terkilan juga, aku tengah nak target. Sebab waktu tu Nabi tengah fokus nak mengislamkan masyarakat tu, kepada dakwah kepada musyrikin Mekah waktu itu. Tiba-tiba kawan ni, Abdullah bin Maktum ni, macam ditanya soalan tu waktu tak sesuai lah cerita dia. Dia tanya waktu tu tepat. Jadi bila dia tanya pada waktu itu, maka Nabi kita SAW pun tak jawab soalan dia. Maknanya Nabi tak jawab, tapi Nabi terus bercakap, berdakwah. Dan bahagian tu lah yang Allah tegur Nabi SAW. Dan inilah Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang buta, adalah tukang azan Nabi SAW. Dan biasa antara dia dengan Bilal, maka dia akan, Bilal akan azan dulu. Dan Ibnu Ummi Maktum akan azan bila masuk waktu subuh yang sebenar. Antara dua azan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah silap terkasar bahasa dan seumpamanya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, saya tak pasti bila, tapi insyaAllah bulan depan. Aku lu masami'atum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.